Habis kupak. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih lagi bersiaran di dalam kelas tutorial kita pada petang ini. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi pada yang sudi hadir sama-sama dengan saya pada petang ini, dan insyaAllah saya akan cuba tamatkan pada pukul 4.10 petang. 4.10 petang, insyaAllah. Jadi mudah-mudahan semua akan dapat manfaat faedah. Jadi kita insyaAllah pada hari esok kita akan sambung lagi pada pukul 3 petang. Pada pukul 3 petang. Okey. Yang kedua ialah Al-Jabbar, merupakan satu daripada Asmaul Husna Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah maksud Al-Jabbar? Jadi soalan ni soalan direct to point lah. Soalan direct to point. Jadi untuk menyenangkan anak-anak semua. Ni tu senang. Ya, ni tak ada. Ustaz tak ada lain. Nak bagi senang je. Sebab apa nanti anak-anak yang akan menjawab SPM, kalaulah berat, jadi agak keberatan lah pada anak-anak untuk menjawab soalan. Okey. So sekarang ni apa yang boleh Ustaz bantu di sini bila soalan contohnya maksud. Okey, maksud. Bila sebut maksud ialah anak-anak
paling kurang kalau contohnya dua markah. Okey, dua markah di sini. Sekejap saya Ustaz ambil pen. Mana pen? Okey. Untuk soalan maksud, mudah untuk anak-anak ialah menggunakan kaedah 5W1H. 5W1H. Okey. 5W1H. Ini kaedah untuk memahami. Kaedah untuk memahami bagaimanakah sesuatu maksud. Sesuatu maksud. Okey. 5W1H. What, where, when, who, how atau why, how. Jadi di dalam maksud ini yang mudah untuk anak-anak faham ialah 5W1H. Tapi adakah perlu gunakan semua? Tak perlu. Yang mana yang anak-anak rasa sesuai. Contohnya W, who. Siapakah Al-Jabbar? Al-Jabbar ni ialah salah satu daripada nama Allah. Yang tu yang kita faham lah, yang kita faham. Salah satu daripada nama Allah. Lepas tu, apakah yang menjadi tafsiran kepada Al-Jabbar? Yang menjadi tafsiran kepada Al-Jabbar ialah Allah Subhanahu Wa Taala ni dia punya sifat dia, sifat Allah. Perlu tu Ustaz nak fahamkan dulu. Sifat Allah Taala ni ialah berbilang-bilang, tidak terhingga. Yang ni kena faham dulu. Ustaz kata bila sampai di sini Ustaz nanti insya-Allah mana tahu kan. Keluar lagi soalan macam ni, anak-anak semua boleh jawab. Okey. Bila sebut Asmaul Husna, yang mudah nak faham ialah pertama, ia merupakan nama Allah. Okey, dia merupakan, tulis sikit. Nak bagi faham. Ia merupakan nama Allah. Okey. Bila sebut nama Allah ni, yang kedua ialah kena faham, iaitu nama Allah tidak terhingga. Tidak terhingga. Yang ketiga ialah nama Allah menunjukkan kemuliaan dan keagungannya. Okey? Menunjukkan kemuliaan dan keagungannya. Yang ini yang perlu anak-anak faham dulu. Jadi anak-anak kita belajar ni tentang Asmaul Husna daripada 1 hingga 5 ialah kita nak faham siapa Tuhan kita. Lepas tu dia punya nama dia ni adakah sebenarnya 99 je? Tidak terhingga. Cuma kita dimaklumkan 99. Yang ketiga, yang lain-lain macam mana? Yang lain-lain kata tak terhingga. Yang menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala itu maha mulia, itulah nama-nama Allah Taala. Jadi antaranya ialah Jabbar. Nama Allah yang menunjukkan Allah Taala berkuasa melakukan apa saja kehendaknya dan tidak ada sebarang manusia, sebarang makhluk yang boleh menghalang apa yang hendak dibuat. Nampak tak? Itu yang paling maksud. Jadi nanti anak-anak pun susun ayat. Sebab itu yang paling penting, fahamkan dulu. Bila kata maksud, inilah dia kata maksud. Jadi kalau dua markah, yang pertama ia merupakan nama Allah. Yang kedua ialah Allah. Allah Al-Jabbar ni Allah Ta'ala maha berkuasa untuk melakukan sesuatu dan tidak ada siapa yang boleh mempersoalkan apakah tindakan Allah Ta'ala. Itu yang dimaksudkan Al-Jabbar. Sebab itulah diberikan contohnya kaitan gambar cakrawala. Kenapa diberikan gambar cakrawala? Sebab cakrawala ini bergerak dengan sendiri. Tidak ada siapa yang boleh persoalkan kenapakah planet-planet lain mengelilingi matahari. Tidak ada orang yang boleh persoalkan dia.
Cuma kita boleh berfikir, oh rupanya yang begini ialah untuk menunjukkan keseimbangan dunia sebagai contoh. Sebab itulah di dalam kefahaman, bukti-bukti kefahaman, kita boleh ambil kita contoh yang ada dalam tu kan dalam tu. Contohnya tidak ada siapa yang boleh mempersoalkan tindakan Allah Ta'ala. Kalau nak tambah lagi kan, contoh lain. Ustaz bagi satu contoh lain. Ini tidak ada dalam buku teks. Ustaz tahu sebab apa? Sebab ini ialah semasa perbincangan kami penulis-penulis di dalam buku teks dengan panel. Contohnya ialah manusia itu seseorang tiba-tiba bersin ataupun menguap. Bersin dan menguap ini ialah tindakan luar kawal. Dan daripada manakah berlakunya tindakan luar kawal itu? Inilah yang dikatakan Al-Jabbar. Tidak ada orang yang boleh pertikaikan kenapakah saya kena bersin pada saat ini. Tak ada siapa yang boleh persoalkan. Jadi itulah yang dikatakan sebagai Al-Jabbar. Nampak tak? Sebenarnya itulah cerita Al-Jabbar. Sebenarnya pendidikan Islam ni cukup mudah nak skor. Tapi Ustaz pelik, kenapa tak boleh skor pendidikan Islam? Fahamkan begitu. Sebab tu saya kata 5W, 1H. Lepas tu, berdasarkan gambar di atas kemudian hujah untuk mengaitkan dengan nama Allah Ta'ala tu, itu teknikal saja anak-anak. Teknikal saja. Isi huraian lengkap, kesimpulan. Bagi orang yang suka membaca, orang yang suka membuat karangan, perkara ini cukup mudah. Sebab apa? Dia sudah boleh susun ayat dengan baik. Cantiknya mengikut flow. Cuma Ustaz nak ingatkan, bila buat soalan kebat, sebaiknya soalan kebat ni jangan kita mencapah. Kejap Ustaz tunjuk. Okay. Jangan kita boleh jawab isi huraian lengkap, kita jadikan dia mencapah. Macam tu. Jadi, macam mana cara jawab yang baik? Iaitu isi. Daripada isi ini kita huraikan. Lepas tu ke dalam lagi. Jadikan dia sebagai huraian lengkap. Lepas tu kesimpulan. Inilah teknikal untuk menjawab soalan kebat. Janganlah jawab bentuknya mencapah begini. Ini dia kata 1, 2, 3 bolehlah. Tapi dia kata 4 dengan 5 ni kita sudah berfikir. Kami sebagai penulis buku teks, kita nak tengok pelajar bagaimana pelajar cara berfikir. Adakah vertikal ataupun horizontal? Berfikir secara mendatar ataupun secara mendalam. Jadi inilah cara menjawab yang paling baik. Sama juga anak-anak buat karangan bahasa Melayu. Takkanlah kita sentuh faktor, lepas tu terus pada sebab, lepas tu pada cadangan. Bukankah setiap daripada isi, contohnya kita terfaktor satu isi, maka kita huraikan sokongannya, lepas tu buktinya. Inilah format untuk menjawab soalan kebat. Itu contoh di sini, kemukakan hujah anda. Okey. Gambaran tersebut menunjukkan contoh kita tahu sebagai pergerakan planet-planet mengelilingi matahari. Contoh. Contoh kita titik. Huraiannya ialah kejadian atau fenomena ini merupakan antara yang kita tahu yang diperintahkan. Allah memerintahkan seluruh langit-langit, seluruh bintang, seluruh planet-planet bergerak mengikut ilmu Allah Ta'ala, mengikut perancangan Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana kalaulah anda kata perkara ini tidak berlaku, contohnya yang ini kata kanan, yang ini kata kiri, maka boleh mewujudkan pelanggaran di antara planet yang menyebabkan kehancuran alam. Jadi itu yang saya katakan, menjawab secara lebih mendalam, dalam. Jadi teknik yang kita dipakai di sini ialah Ustaz katakan sebagai samudra, lautan. Sebagai satu lautan.
Makin kita menyelam, makin ke dalam. Tak ada orang menyelam sini. Orang menyelam makin dalam, makin dalam, makin dalam, makin dalam. Inilah. Jadi gunakanlah ilmu dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Inggeris. Gunakan sebaiknya ketika di dalam menjawab soalan. Sebab itu membantu. Membantu bagaimanakah cara anak-anak untuk menjawab soalan itu dengan cara yang terbaik lah. Dengan cara yang terbaik. Itu saya rasa faham jelas itu. Nanti insyaAllah pada masa-masa akan datang kita akan tengok lagi. Dan tengok lagi. Dan tengok lagi. Dan tengok lagi supaya betul-betul kita mahir. Mahir di dalam menjawab soalan KBAS. Sebenarnya kalau tidak kita akan rugi. Rugi 4 markah. Manalah tahu pada masa ada anak-anak nanti tahun ini kok lah tiba-tiba pihak kementerian kata kita nak ubah KBAS menjadi 6 markah. Bila dah jadi 6 markah, maka cara jawab pun sudah agak berbeza. Tengok yang tadi macam soalan jelaskan. Soalan jelaskan pun sudah berubah daripada dimensi yang asal. Dimensi yang asal pendek je. Tapi dimensi sekarang ni perlu pada huraian sedikit walaupun secara ringkas. Okey. Nyatakan pengertian ahli sunnah wal jamaah. Ini soalan seterusnya. Okey. Bila sebut pengertian ni sama juga dengan maksud. Jadi dalam pengertian ahli sunnah wal jamaah ni kita faham dahulu. Siapakah ahli sunnah wal jamaah? Ahli sunnah wal jamaah ni satu kelompok yang mana ianya majoriti. Yang ada tak yang minoriti? Ada. Contohnya Syiah. Syiah itu minoriti. Khawarij minoriti. Tak ramai lah orang yang berpegang dengan Khawarij dengan Syiah itu tak ramai. Yang ramainya ahli sunnah wal jamaah. Satu poin. Yang kedua, bila dah nama ahli sunnah wal jamaah, mestilah ni ejaan salah ni. Patutnya SU tapi tak tahulah bahasa Melayu betul tentu. Ahli sunnah wal jamaah mestilah dia berpegang kepada as-sunnah. Bila dah masuk as-sunnah, mesti termasuk di dalamnya sekurang-kurangnya 4, iaitu Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Jadi kita boleh kata kumpulan majoriti yang berpegang dengan Al-Quran, Sunnah, dan juga mereka ini berada di dalam satu kelompok. Nah, namanya wal jamaah. Kelompok di sini ialah as-salafus salih. Dan juga lepas tu adakah mereka berpegang saja dengan Quran dengan Sunnah ni? Tidak. Dalam bidang yang mana? Dalam bidang akidah, syariah dan juga akhlak. Dapatlah 3 markah. Kalau 3 markah. Tapi di sini dia 2 markah sahaja. Jadi jawab kumpulan majoriti. Kena faham ya? Ahli sunnah wal jamaah ni majoriti. Bukannya seorang ataupun 2. Yang seorang-seorang tu contohnya Syiah, Khawarij itu tak ramai. Walaupun kita nampak jumlah tu macam ramai tapi benarnya tidak ramai. Lepas tu dia berpegang pada Al-Quran dan Sunnah dengan Al-Quran dengan Sunnah. Lepas tu apa yang diijma'kan oleh para ulama, apa yang diijma'kan oleh para sahabat. Lepas tu di dalam bidang mana? Bidang Quran, bidang akidah, syariah dan juga akhlak. Sebab apa? Sebab bidang-bidang inilah yang banyak khilaf, yang banyak pertelingkahan di antara akidah-akidah yang lain. Contohnya akidah Syiah dengan Ahli Sunnah wal Jamaah berbeza kerana pegangan mereka terhadap Ali dan juga para sahabat. Lepas tu mengenai syariat. Syariat juga berbeza antara Ahli Sunnah wal Jamaah dengan Khawarij ataupun dengan Mu'tazilah ataupun dengan golongan Syiah berbeza. Dan ada juga yang berbeza ialah dalam bentuk contohnya akhlak, iaitu perbezaan di antara akidah Ahli Sunnah wal Jamaah dengan golongan pluralisme, golongan liberalisme yang kita belajar dalam tingkatan 4 tu. Itu walaupun termasuk dalam ajaran sesat, tetapi sebenarnya perbahasannya ialah juga termasuk dalam membezakan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi senaraikan 2 aliran, yang ini ialah soalannya bentuk pengetahuan saja. Nak tahu apa yang berbezanya. Contohnya Syiah, lagi Khawarij, kalau tahu lagi Mu'tazilah, lagi Mu'tazilah pun terbahagi pada 2 bahagian, Qadariyah dan juga Jabariyah. Itu tambahan saja. Qadariyah
dan juga Jabariyah. Itu dua tambahan yang ada di dalam golongan Mu'tazilah. Jelaskan dua prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini dua prinsip tetapi membawa pada dua markah kerana penyataan sahaja. Penyataan. Tadi dua jelaskan dua tetapi empat markah. Sebab itulah kena tengok dahulu soalan supaya tidak tersilap memberi jawapan. Cara macam ni beri saja. Contohnya konsepnya ialah al-adlu. Konsepnya ialah asy-syafa'ah. Konsepnya siapa lagi? Apa lagi? Itu yang mengenai syurga dan neraka. Jadi itu semua merupakan perbincangan-perbincangan di dalam prinsip akidah Ahlussunnah. Yang ini tentang tajuk ini nanti insya-Allah Ustaz akan gunakan buku modul Ustaz tu yang warna merah tu sebab dia Ustaz dah berikan beberapa briefing, beberapa petunjuk bagaimana untuk kita memahami tajuk ini. Jangan kata tajuk-tajuk ni tak masuk tahun lepas, tahun tak masuk, jangan. Sebab KSM ni kita bukan mengikut soalan, kita mengikut tema. Kalau difikirkan tajuk itu perlu masuk untuk tahun ini, maka dia akan masuk. Contohnya kita tengok remaja kita pada hari ini banyak yang terdedah dengan akidah-akidah yang mana sesat tadi. Maka perlu dikeluarkan balik soalan akidah Ahlussunnah Jamaah supaya pelajar jawab dan juga pelajar boleh faham balik. Tujuan profesor ni bukan saja nak tengok berapa markah. Sebenarnya nak beri pengajaran, memberi ilmu kepada yang menjawab soalan. Jadi Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kepada yang sudah hadir pada petang ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada hari esok. Mudah-mudahan insyaAllah kita semua diberikan kerehatan dan juga kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Ustaz berharap maaf tadi kelewatan kerana sebenarnya Ustaz ada satu, bukan kata accident tapi ada musibah sikit. Kereta Ustaz tiba-tiba rosak. Nak sembahyang Jumaat tadi rosak tadi. Jadi agak terlewat jugalah untuk balik ke rumah untuk mulakan kelas. Tapi insyaAllah esok kita akan mulakan pukul 3 petang insyaAllah esok. Jangan lupa bagi yang mereka yang hadir pada hari ini, insyaAllah Ustaz akan bagikan balik rakaman supaya boleh dengar balik apa yang kita belajar pada hari ini insyaAllah ya, mudah-mudahan. Yaqul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Terima kasih sekali lagi pada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.